إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة الكرام أعزكم الله وأحبكم في الله Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, Alhamdulillah. Pada masa yang berbaki sedikit ini daripada hari Jumaat ini, kita habiskan dengan kita duduk dalam majlis ta'lim dalam kebun-kebun ilmu. Alhamdulillah, ikhwatul iman, Alhamdulillah. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita ikhwan tentang fadilat, kelebihan-kelebihan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada orang yang duduk dalam kebun-kebun ilmu. Banyak riwayat menjelaskan. Di antara riwayat yang masyhur, riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Allah Jalla wa'ala memberikan keampunan. Allah memberikan keampunan. Keampunan Allah kepada hamba sangat dahsyat, ikhwan. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan ubat dan penyakit, dia menyatakan apabila Allah memberi keampunan, maka ada suatu perubahan yang besar yang berlaku dalam hidup hamba itu. Hati hamba yang belum mendapat ampun Allah Ta'ala dengan hati hamba yang telah mendapat ampun Allah, lain iklimnya, lain rasanya, lain iklimnya, kata dia. Hati yang mendapat ampun daripada Allah Ta'ala, jiwanya besar, sehingga kan bi'ahnya adalah bi'atus salihah, persekitarannya akan menjadi yang salihah, berlaku perubahan pada jiwanya. Sebab Allah memberikan kepada hamba apa yang paling besar di sisi Allah. Apa yang paling besar di sisi Allah? Keampunan daripada Allah. Bila hamba itu dapat ampun daripada Allah, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dunia yang dia hidup, bumi yang dia pijak akan mengalami perubahan. Dengan hamba yang Allah tak berikan keampunan, yang hamba itu hidup 24 jam dalam dosa dan maksiat, bi'ahnya, persekitarannya, hidupnya, nafasnya, iklimnya, perasaannya sangat menekan dan menghimpit kehidupan dia. Ini dapat kita saksikan, ikhwan. Bila satu orang itu dia dapat hidayah Allah, dia akan kata, sekarang ni, saya lebih selesa daripada dulu. Walhal kita tengok dia ni lebih dhaif daripada dulu, tapi dia ungkap, saya rasa lebih aman daripada dulu. Ini perubahan jiwa, ikhwan, perubahan jiwa. Dalam riwayat disebutkan, riwayat yang masyhur yang semua orang pernah dengar, ketika Ja'far bin Abi Talib jumpa dengan Raja Habsyah Najashi Ashamah. Perkataan Ja'far bin Abi Talib, yang Ja'far bin Abi Talib gambarkan dua keadaan.
keadaan Islam datang dengan keadaan sebelum Islam datang. Ja'far gambarkan bila Najasyi tanya, bila wakil daripada Mekah pergi jumpa Najasyi, kata pada Najasyi, ini puak-puak Muhammad ini puak-puak pecah belah orang ni. Ini puak-puak ni depa ni jenis duk tak senang caci orang, buat benda pelik-pelik, tuduh orang buat tak betul. Maka Najasyi beralih kepada sahabat-sahabat Nabi dan bertanya kepada para sahabat Nabi, apanya hampa buat ni sampai orang kata hampa memecah belahkan agama nenek moyang apa? Maka Ja'far bin Abi Talib sebagai juru cakap, dia kata, ayyuhal muluk, kunna ahlal jahiliyati na'budul asnam wa na'kulul maitah wa nusi'ul jiwar wa na'til fawahish. Tuanku, kami ni dulunya adalah orang-orang jahiliyah. Kami hidup dalam keadaan sembah berhala. Kami hidup dalam keadaan makan bangkai, makan benda-benda yang tak disembelih, dan kalau benda tu disembelih pun sembelih yang salah, sembelih untuk berhala-berhala, tidak kerana Allah. Kami makan bangkai, kami mendatangi benda-benda keji, kami sakiti jiran kami, yang kuat memakan yang lemah daripada kami. Nahnu ala zalik, inilah kehidupan kami. Macam inilah 24 jam, siang malam pagi petang, bertukar tahun, bertukar berganti-berganti, hatta aslahana hadzal din, sehinggalah Allah Ta'ala bangkitkan kepada kami seorang Rasul yang kami kenal keturunan dia, kami kenal dia tu, dia daripada kami, dan dia membawa satu agama, dan agama itu membawa perubahan pada kami. Ini ikhwatul iman sangat jelas. Dulu orang sembah berhala, orang tak rasa apa-apa, tak ada rasa apa-apa. Dulu, zaman dulu, orang sakit, demam, jumpa bomo, bomo kata bawa ayam kampung sembelih, dia pun bawa ayam kampung sembelih. Bomo tanya, ayam ni langgak motor kau sembelih? Dia kata ayam sembelih. Tang bomo tak, ayam dia jaga. Walaupun dia bomo, dia tak makan ayam tak sembelih ni. Tanya, langgak motor kau ke sembelih ke? Abang sembelih, dia kata baru mujarab. Dia jaga. Tapi dulu kita tak rasa salah pun. Apa ikhwan, apa benda yang pernah berlaku dulu dalam hidup kita sampai kita tak nampak benda sebesar itu nama dia syirik tak salah? Apa yang menutup hati kita? Walhal kita itulah juga. Tengok dalam IC kita, tarikh lahir itulah. Muka kita muka itulah. Bukan kata lah kita dah besar, muka kita putih sebelah, hitam sebelah. Tak, muka itulah juga. Orang tu, orang yang sama. Tapi kenapa sekarang kita rasa benda tu salah? Apa yang dah masuk dalam hati kita, ikhwan? Ini kita namakan sebagai hidayah Allah Ta'ala. Hidayah Allah Ta'ala. Orang sembah tokong dulu, orang sembah berhala, orang makan bangkai, orang minum arak, orang buat benda keji, orang tak nampak salah. Bahkan orang kata itu adalah culture, itu adalah cara hidup kita. Mana boleh hidup tak minum arak walaupun 2 titik? Come on baby, jangan ceritalah. Ialah apa yang membuat kita tak nampak benda tu salah? Hidayah tak sampai, ikhwan. Pasal itu betul Imam Ibn Qayyim kata, bila hidayah masuk, dia mengubah iklim jiwa. Iklim jiwa tu berubah, ikhwan. Takut dulu tak ada dalam kamus hidup kita, lah ni dia mai. Tawakal dulu tak ada dalam kamus hidup kita, lah dia mai. Memikirkan nasib kita di hari akhirat dulu tak ada dalam kamus hidup kita, ikhwan, lah dia mai. Macam mana dia boleh mai? Kita bukan pernah hantar satu kad jemputan dekat dia dengan hormat, dipersilakan, takut, masuklah. Tak pernah. Tapi dia mai, ikhwan. Dan dia mai, dia bukan makhluk yang beku. Dia mai, dia duduk dalam jiwa kita. Dia buat sesuatu pada kita, ikhwan. Bila kita dengar larangan Allah, kita jadi takut, kita jadi bimbang.
Ibn Qayyim kata, apabila Allah campak hidayah, Allah campak keampunan, hidup manusia berubah total. Berubah total. Rib'i bin Amir, orang biasa ikhwan, orang Badui. Dulu kita kata Badui dulu lah, bukan lah. Badui dulu, antum bayang pakaian singkat, berdebu. Memang kalau dia masuk rumah orang macam rumah dia, rumah dia macam rumah orang macam rumah dia. Badui, tersebut je Badui. Rib'i bin Amir, seorang Badui, tak kenal apa dia peradaban tak kenal dia. Kalau mungkin dia jumpa orang dia peluk, tapi peluk cara Badui ikhwan. Orang kalau buat jantung peluk dengan dia, kena pergi IJN balik. Dia peluk tu memang ada kesan dekat jantung dia, yang mana jek-jek itu boleh terbuka balik. Tapi dia mendengar Islam. Orang kasar ikhwan. Kalau Nabi buat majlis taklim, ada Badui inilah suka memotong cakap Nabi, angkat tengah-tengah cakap. Sahabat tak buat. Sahabat bila Nabi cakap, Nabi tunduk ke bawah, sahabat pandang muka Nabi. Bila Nabi pandang sahabat tunduk ke bawah. Mereka segan, mereka takzim Nabi, dia respect Nabi itu, dia ikram Nabi itu tinggi. Badui ya. Nabi baca khutbah, angkat tangan, ya Rasulullah, angkat tangan nak tanya kiamat bila. Yang kawan tu duk baca khutbah pasal zakat, dia tanya pasal kiamat, jauh lari. Orang duk bincang tentang haul, tentang nisab, dia angkat tangan. Masuk angkat tangan. Bila nak berlaku kiamat. Di kalangan sahabat kata gamaknya Nabi tak dengar dia tanya kot. Nabi buat tak tahu. Setengah sahabat kata dak, Nabi tahu tapi Nabi tak suka orang potong cakap dia. Tiba-tiba Nabi tanya, aina sa'il? Mana dia orang yang tanya? Dia kata, ha ana ya Rasulullah, saya ada di sini. Kenapa kau tanya aku pasal kiamat? Lah macam-macam pelik-pelik duk jadi bila nak kiamat? Zaman dulu, bukan lah, zaman dulu. Lah saya duk tengok benda pelik-pelik, musim tak hujan tiba-tiba jadi hujan, musim patut hujan tiba-tiba hujan tak turun. Lah saya tengok pelik-pelik. Dulu saya tengok isteri ni sangat menghormati suami, layan suami. Lah saya tengok suami pula duk kena layan bini. Ni pelik dah dah. Bila nak kiamat? Dulu. Kapal pun tak hilang lagi masa tu. Dia tanya bila nak kiamat? Badui, dia tak tahu apa. Dia masuk, dia rasa Nabi duk baca khutbah, dia nak duduk, Nabi kata kat dia, kau sembahyang tak lagi? Nabi cakap dengan dia. Dia kata tak lagi. Saya nak duduk, saya tak larat. Nabi kata bangkit sembahyang 2 rakaat. Orang ni tak tahu apa ikhwan, orang Badui. Tiba-tiba dia mendengar ajakan Islam. Zaman Umar Al-Khattab, Umar hantar Rib'i bin Amir ini berjumpa dengan apa nama tentera, orang besar daripada tentera Rom. Hantar dia seorang Badui jumpa ikhwan. Jadi antum bayang Rom pada masa tu satu kerajaan besar. Tiba-tiba yang main ni Badui dengan baju singkat. Bila dia jumpa pembesar Parlimen Rom duk fikir, siapa nak mai jumpa kita ni? Wakil kerajaan besar. Habis tak ada yang nak main ni tentulah pandai pukul bola golf. Sambil kita nak bincang, kita main golf. Tapi yang main ni jubah pendek, cakap tak terata. Parlimen Rom tengok-tengok. Orang tengok-tengok dia. Ya, ni wakil Islam ke? Kau tengok ke baju dia tu, tengok ke kasak dia tu. Parlimen Islam ke ni? Tak ada orang lain dah kena hantar. Dia hanya tahu satu benda, Islam masuk dalam jiwa dia. Untuk apa kamu datang kepada kami? Kata Parlimen Islam, kata Parlimen Rom kepada dia. Untuk apa kau datang? Untuk apa Islam datang di Rom ni? Dia jawab ikhwan. Benda yang dia jawab dicatatkan dalam sejarah. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir simpan dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Jawapan dia,
Rubai bin Amir. Dia kata Allahu bata'athana ilaika linukhrija man sya'a min ibadatil ibadi ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila wasi'ati dunya wal akhirah. Dia jawab 3 perkataan, tapi kawan yang tanya tu 3 hari tak boleh tidur malam. Cara Badui. Kerana Islam tu masuk mengubah. Islam tu tak duduk diam dalam hati dia. Allah yang telah membangkitkan kami kepada siapa yang Allah kehendaki, supaya kami betulkan kehidupan orang itu daripada hidup menyembah sesama manusia kepada hidup hanya menyembah kepada Allah. Mana dia dapat benda ni, ikhwan? Nabi bukan ajak skrip sehingga dia hafal sebiji-sebiji. Nabi ajak Islam, tapi dia hafal Islam, dia boleh mengeluarkan skrip yang sama dengan ajaran tauhid. Nabi bukan ajak Islam itu ikut aku nah. Satu, Islam itu 1 wujud, 2 qidam, 3 baqa. Nabi bukan ajak macam tu. Itu skrip. Nabi ajak Islam, dia faham Islam. Bila orang tanya, dia sebut satu kalimah terpegun hamba Allah tu. Allahu bata'athana ilaik. Allahu bata'athana ilaik. Allah yang telah membangkitkan kami. Ila man sya'a, kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah hantar kami kepada siapa yang Allah kehendaki. Untuk apa Allah hantar kami? Untuk mengeluarkan manusia daripada menjadi hamba kepada manusia kepada menjadi hamba kepada Allah. Allah yang membangkitkan kami untuk datang kepada orang-orang yang Allah kehendaki, untuk mengeluarkan mereka daripada hidup ditindas oleh agama kepada hidup keadilan Islam, daripada hidup kena tipu dengan agama kepada keadilan Islam, daripada hidup terhadap sempitnya dunia kepada hidup keluasan dunia dan akhirat. Benarlah kata Ibn Qayyim, bila Islam hidayah, maghfirah, sakinah dia masuk dalam jiwa manusia, dia tak duduk diam, dia mengubah manusia. Dia mengubah manusia. Kalau ustaz tanya pada antum mengaji siang malam, kuliah, macam-macam kuliah kita dengar, kalau ustaz tanya kepada antum apa itu Islam, ustaz bukan ajak skrip. Semua ustaz bukan ajak skrip. Bila orang tanya Islam, ni skrip dia, ni skrip dia. Tidak, ustaz ajak Islam berdasarkan Quran dan Sunnah. Tapi antum boleh jawab kepada orang. Sekurang-kurangnya sebagai orang kampung, bila orang tanya pada kita Islam itu apa, kita kata mana ada Islam kalau kita jauhkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada Islam? Islam apa yang kita nak bawa kalau dalam Islam yang kita bawa tu Nabi Muhammad kita tak kenal langsung? Kita nak semayang macam mana dengan Tuhan kalau kita tak tengok Nabi kita Muhammad? Sedangkan orang yang naik sampai ke langit Sidratul Muntaha adalah Nabi. Sekurang-kurangnya kita boleh jawab macam tu, kerana kita dapat ilmu, dan ilmu itu dia tak duduk diam, dia mengubah iklim jiwa manusia, ikhwan. Dia ubah. Syekh Qutb menulis dalam Fi Zilalil Quran satu muqaddimah yang sangat menarik. Allah memberi pena kepada dia sangat. Dia kata ketika aku menyebut kalam Allah, tiba-tiba dia kata jiwa aku rasa lain. Ketika lidah aku kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tiba-tiba aku rasa bulu rumah aku menegak. Dia kata yang rasa ni aku tak pernah rasa dulu. Aku Muslim dulu, aku tak pernah rasa. Tapi bila aku tahu sesuatu daripada bahasa Al-Quran, aku cuba mendekati Al-Quran dengan jalan dia, tiba-tiba aku masuk dalam suratul An'am, satu ayat demi satu ayat. Tiba-tiba dia kata ayat mata aku turun dan aku merasakan begitu hebat kalamnya aku baca, dan betapa ruginya aku, ini masa yang terlalu lama aku ambil nak faham kalam-kalam ni. Berubah iklim jiwa manusia, ikhwatul iman. Ini adalah majlis ilmu, ikhwan. Dia ubah manusia, dia ubah.
Dia ubah. Dulu kita semayang sembrono seenak dewe. Jangan tanyalah dulu orang semayang kita semayang, orang buat kita buat, orang rokok kita rokok, orang salam kita salam. Orang tanya semayang apa? Kita kata jangan tanya semayang apa, janji aku semayang. Tapi lah kita mula tanya ikhwan. Orang kata jom kita semayang, kita tanya semayang apa ni? Orang kata hang ni dulu masa hang tak mengaji, hang tak pandai cakap nah. Lah sejak duk pi 1 2 kuliah hang pandai cakap nah. Macam reporter hang bagi soalan kat kami nah. Kita mula tanya nak sembahyang apa ni? Kita kata, orang kata kat kita jangan tanyalah janji sembahyang. Kita kata tak leh. Manusia yang paling istimewa dan Allah telah memberi amanah sembahyang atas muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah menjadikan aku umat dia. Aku ini makmum kepada Nabi. Aku diikat dengan 2 kalimahnya sangat besar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah ini telah mengikat aku sebagai makmum dan umat pada Nabi sampailah aku balik bertemu dengan Allah. Maka mestilah sebagai makmum mata melihat imam rukuk ke tak lagi, imam sujud ke tak lagi, imam takbir ke tak lagi. Seorang makmum tak boleh sesuka hati dia rukuk walaupun dah habis Fatihah dia, walaupun dia dah baca surah sampai 3 kali, dia tak boleh rokok, dia makmum. Dia kata apa tu imam ni tak rokok lagi, aku dah 3 kali dah qul Allah. Walaupun 15 kali hang baca qul Allah, hang tak boleh rokok, hang makmum. Imam biasa kita tak boleh langgar. Adakah imam yang nama Muhammad aku boleh langgar? Semayang apa aku nak semayang? Kalau ada satu semayang yang istimewa yang mulia, Allah akan fardu dan wahyukan kepada Muhammad. Tiba-tiba Muhammad tidak beribadat dengan ibadat itu. Macam mana aku nak beribadat dengan ibadat itu? La, kita jawab macam tu. La. Dulu unknowledge. Kosong. Orang kata jom sembahyang hajat, jom. Jangan habaq kat orang ni, rahsia kita. Jom kita pergi zikir perdana. Janji bunyi perdana hebat. Jom jalan. Orang Penang kata cargas. Dia tak ada tanya dah. Ni apa dia ni? Dia tak ada fikir. Dia tak ada iklim yang hidup. Allah turunkan ayat zikir, maka orang yang pertama berzikir adalah Muhammad. Orang yang kedua berzikir adalah anak didik Muhammad, para sahabat. Muhammad kekasih Allah, anak didik Muhammad adalah kekasih Muhammad, dan Allah telah janji mereka ahli syurga. Aku belum dijanji. Bagaimana aku nak berzikir dengan satu zikir yang semua ahli syurga belum berzikir? Mereka dah masuk tanpa zikir aku ni. Mereka dah masuk dalam syurga tanpa zikir macam ni. Dulu tak tanya, lah kita mula tanya ikhwatul iman. Ini nama dia iklim ilmu. Ini nama dia suasana ilmu. Dia masuk dalam hati manusia, ikhwan. Ramai orang-orang duduk zaman Nabi, Allah beri benda ni pada mereka, ikhwan. Karena itu ikhwan, bila kita duduk dalam majlis ta'lim, ada benda yang Allah akan beri kepada kita. Ada benda Allah bagi. Tapi tak samalah. Tuan-tuan ada kerja, saya ada kerja. Tapi kerja kita tak sama, gaji kita tak sama. Tapi ada benda yang sama. Bila dapat gaji, kita seronok. Ada tak orang dapat gaji senyum? Dapat gaji, nangis. Nangis, merah, bengkak mata-mata. Bini dia kata, awak abang, aku dapat gaji hari ni aku tak seronok. Aku paling seronok tak ada gaji. Orang Penang kata, awak kerek metah ni. Awak tak betul metah ni. Tapi kerja kita berbeza. Tapi bila dia kata gaji, satu benda yang sangat seronok, ikhwatul iman. Ya, Allah beri pada kita benda yang tak sama. Tapi bila kita dapat pengetahuan tentang Islam ini, Quran dan Sunnah, ada benda yang kita seronok, ikhwan. Sangat seronok. Dan seronok kita tak sama. Tak sama. Ada orang dia sembahyang satu masjid, dia tengok masjid itu mendekati sunnah yang dia belajar pada dia. Dia seronok pergi masjid tu. Bukan dia dapat duit pun, tabung lalu nak kena bagi duit juga. Mana ada pernah tabung lalu tabung bagi duit? Tak pernah. Bila tabung lalu kita yang nak kena bagi.
Tapi ada benda dia seronok. Ada benda dia seronok. Apa dia? Dia merasakan sembahyang dia, rokok dia pada masjid itu dipimpin oleh imam itu paling hampir dengan kesempurnaan Nabi, dan dia seronok ikhwan. Dan dia tak tahu nak cerita ke orang. Dia bukan seronok bacaan imam, dia bukan seronok pasal kapek, dia bukan seronok pasal aircon, dia bukan seronok pasal apa, dia seronok pasal suasana itu hidup bersesuaian dengan ilmu dia mendekati Nabi. Allah bagi perasaan bahagia ni pada semua orang. Allah bagi ikhwan, tapi tak sama. Tak sama, tapi Allah bagi pada kita ni perasaan kebahagiaan kita dapat ikhwatul iman. Karena itu ikhwatul iman, Al-Quran sebut kepada kita satu ayat dalam surah Taubah. Dalam surah Taubah Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita ikhwan tentang qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, tentang apa yang menjadi halang ni manusia nak ikut Allah dan Rasul ni. Apa yang menjadi halang? Memang ada halangan ikhwan. Kita nak sayang pada Allah, kita nak sayang pada Rasul ni, ada halangan ikhwan, sangat ada halangan. Dalam dunia ni ikhwan, siapa tak tahu Nabi Muhammad ini orang yang penuh dengan kelebihan? Siapa tak tahu? Kalau Abu Jahal, Abu Lahab boleh tahu, kalau ada orang lain tak tahu, Abu Jahal, Abu Lahab pun tengok penin orang ni. Awak hang jadi teruk minta orang tu. Teruk aku pun aku tahu Nabi tu siapa. Semua orang tahu. Siapa pun dia tahu. Dia semayang ke dia tak semayang tu bab lain. Tapi bila sebut nama Nabi, walaupun dia tak ikut ajaran Nabi, sekurang-kurangnya terlintah dalam hati dia, Nabi ni jangan buat main. Ada orang kita sebut, tuan kenal tak Abu Bakar? Tak kenal. Kita ingat dia main, sungguh dia tak kenal. Tuan kenal tak Ali bin Abi Talib? Tak kenal. Kalau dia kata kat kita, kalau tuan kata Ali saya kenal lah, tapi bin Talib ni siapa dia? Tak bisa, tak kenal lah. Kalau kita kata tuan kenal tak Ali? Oh, dia kenal. Tapi tak ada dia bisa dengar tongkat Ali lah, apa Ali, kecil Fatimah, dia kenal. Tapi kita kata, kita habaq nama penuh Ali bin Abi Talib. Dia tanya pula kat kita, dia ni duduk tahu mana? Dia tak kenal. Dia jadi blur, bengong macam tu, dia tak kenal. Tapi kita kata, tuan kenal tak Nabi Muhammad? Oh, dia kata kenal Tapi dia kenal tak kat tu. Oh, nama Nabi Muhammad kenal? Nabi Muhammad kenal dia tu. Kenal dia Nabi. Kita tanya sifat Nabi lagu mana? Dia memang tak tahu. Dia memang tak tahu. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Allah ada bagi satu seperti peringatan keras, jelas, tegas bagi orang-orang yang hidup tak ada masa, no time, busy, nak kenal Nabi, nak belajar pasal Nabi, nak ikut ajaran Nabi, dan dia meletakkan 1, 2, 3 sebab. Pasal apa saya tak boleh ikut Nabi? Pasal ni. Pasal apa tak boleh? Pasal ni. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang ini, Allah katakan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah katakan ayat yang ke-24 daripada surah Taubah, jelas ada pelajaran, ada cara hidup, ada pola hidup, ada sistem hidup. Nak jadi mukmin jangan hidup macam ni. Nak jadi mukmin hindarkan hidup macam ni. Nak jadi mukmin jauhkan lidah daripada bercakap macam ni. Nak mendapat rahmat, sakinah, ampun Allah,
nak mendapat kesian belah daripada Allah akhirat dan dunia, jangan sekali-kali jadikan ini sebagai alasan besar untuk menjauhkan diri daripada agama yang benar ini. Allah kata, katakan kepada mereka Muhammad, kalaulah sekiranya bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, saudara mara mereka, isteri-isteri mereka, adik-beradik mereka, harta benda yang banyak mereka ada, perniagaan-perniagaan yang mereka usahakan, yang mereka bimbang kerugian dia, rumah-rumah mewahnya mereka ada, yang mereka senang duduk dalam rumah tu, kata dekat mereka, kalau semua itu lebih mereka sayang daripada Allah dan Rasul dan turun jihad di jalan Allah, kalau itu lebih mereka sayang, kalau itu lebih berharga kepada mereka, kalau itu lebih bernilai kepada mereka daripada kenal Allah, Rasul dan jihad, jalanlah, hidup. Tapi tunggulah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah akan buat sesuatu dalam hidup mereka. Allah akan buat sesuatu dalam hidup mereka. Antum tengok apa yang Allah senaraikan? Allah senaraikan tentang abaukum, bapa. Mana mak bapak tak penting? Ikhwan boleh kata ke ustaz, saya mak bapak tak penting. Gila. Mak bapak penting. Kita berkelahi macam mana dengan mak bapak kita, mati aja mak bapak kita, harta dia ada bahagian kita, hak nama waris. Walaupun mak bapak pergi mahkamah, ni jangan bagi kat anak nombor 8, saya tak suka kat dia ni pelik, saya tengok mak uluk pun dah tak sambut dah, pelik sangat, jangan bagi harta kat dia. Walaupun mak pak buat lagu tu, ada bahagian waris kat kita, ada ya kawan. Jangan jadikan bila Tuhan tanya kita di hari akhirat, kamu ni pasal apalah sampai tak ada langsung perasaan kepada Allah dan Rasul dan agama ni, sampai tak ada mati kita kata buat agama mana, ya Allah mak ayah saya tak benar. Sebelum kita mati, Allah suruh Nabi kata, bagi tahu pada orang ni alasan ni, aku tak mau dengar. Aku tak mau dengar. Mak bapak bukan penghalang. Mak bapak bukan penghalang. Atau tengok kapal terbang jatuh laut Hindi. Laut tu kalau Superman pi pun demam 3 hari. Minimum ombak dia 60 meter. Naik ke atas. Main ke laut tu. Sotong besar-besar rumah. Sotong besar-besar rumah, kita duk tengok sotong ni kecil-kecil tu aja. Sotong Bukit Bintang lembek-lembek lagu tu aja. Ni sotong besar-besar rumah. Bergelora laut dia. Oh subhanallah ikhwan. Pun demikian, siapa boleh menghalang dunia untuk mengeluarkan kapal tengah-tengah laut tu? Siapa boleh halang? Siapa boleh halang? Siapa boleh bagi satu order kepada Malaysia, jangan pi. Bagi order pada China, jangan pi. China nak berkelok kapal besar hak potong air salji tu. Kapal itu ada pengalaman tarik kapal tenggelam naik ke atas. Siapa boleh bagi order pada China, jangan pi. Siapa boleh bagi order kepada dunia-dunia yang nak menyelamat 370 nak angkat naik, katanya jatuh tong situ. Tak ada siapa boleh halang ikhwan. Tapi kalau kita tengok dengan mata kepala, bahaya tu. Malaysia hantar tentera keluar dengan kapal, silat-silat kapal Malaysia ni pergi hilang pula ke nombor 2. Pasal kita belum ada pengalaman. Teruk laut dia ikhwan, teruk. Sebahagian orang bila dia tengok laut tu, dia kata kawasan Dajir, dia kata nak lempah sepadan tu, oh dahsyat ikhwan. Ombak besar-besar masjid. Tapi siapa boleh halang orang? Siapa tak boleh halang? Bahaya, ya bahaya. Risiko, ya risiko. Jumlah dana yang kena keluar bukan sikit, bukan ratus ribu, bukan bilion, bukan million, billion. Tapi siapa boleh halang orang? Tak ada siapa boleh halang orang. Rescues, jalan. Bagaimana di hadapan Allah nanti manusia kata, saya tak boleh ikut Nabi mak bapak. Ombak lagi besar daripada mak bapak, pun orang boleh selamat kapal tenggelam. Mak bapak hang ni besar mana? Hang ni lembek tarah mana sangat?
Lemah hang ni sampai mana? Sampai tak adakah kamu nak cari bahasa elok-elok? Tak disuruh kita lawan dengan mak ayah, tapi tak disuruh kita derhaka Allah kerana mak ayah. Dah bagi tahu kat depa Muhammad, mak bapak itu bukan batu karang untuk mereka menjadi penghalang mereka datang kepada Allah. Tidak. Anak-anak depa, sayang mana anak-anak? Adik-beradik depa, isteri, pasangan-pasangan hidup mereka, laki bini, suami isteri, katakan ke itu semua harta benda. Harta apa yang menghalang kamu ikut Allah dan Rasul? Meniaga kamu, tijarah kamu yang kamu takut sangat-sangat rugi dia, rumah kamu takut sangat. Adakah semua itu menghalang kamu daripada datang kepada Allah dan Rasul dan berjihad pada jalan Allah? Tak. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan ikhwatul iman. Satu ikhwan, daripada ayat ni kita tahu satu benda, betapa besarnya kedudukan Nabi sampai seorang bangkit di hadapan Allah, dia tak boleh bawa satu pun alasan dunia ni untuk menyatakan dia tak boleh ikut Allah kerana benda itu. Tak ada ikhwan. Cuma tinggal apa dia? Jihad, perjuangan dia berhadapan dengan benda itu kerana nak membuktikan dia beriman kepada Allah dan Rasul. Itu yang tinggal. Mak saya tak bagi, ya mak awak tak bagi, awak jihad lah. Bukan jihad pergi ambil kayu tunggu mak ayah kita, saya nak sabilillah, mak ayah tak bagi saya ikut Nabi. Dah, kita lawan diri kita ikhwan, kita bubuh semangat yang kuat dalam hati kita. Mak adalah mak, ayah adalah ayah, tetapi dengan Allah dan Rasul aku imani. Kita bukan beriman dengan mak dan ayah, tapi Quran menyatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Keduanya kamu kena ma'ruf, keduanya kamu kena buat baik. Tetapi Allah itu kita iman, Muhammad itu kita iman. Allah itu kita tauhid, Muhammad itu kita iman. Dan Allah katakan wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, ikhwatul iman. Karena itu ikhwatul iman, ayat-ayat yang macam ni bila kita lalu dalam Quran, dia mengangkat suatu hijab takbir daripada hidup kita. Inikah yang dikatakan Nabi Muhammad? Besarnya dia ikhwan. Tapi ada satu masalah dalam dunianya akhir ini, ada satu masalah. Kalau orang tua bukan kata masalah, dia kata satu masalah. Masalah lebih besar daripada masalah. Masalah ni biasa. Kata sahabat, tengok ada masalah, dia kata ana masalah. Biasa. Tapi kalau kata ana ada masalah, terkejut dia. Ni apa pula ni kata? Macam pernah dengar bunyi pelik. Oh tu berat. Jenayah paling besar dalam dunia ni ikhwan, apabila kita nak mengubah kompas hidup, menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai kiblat dalam hidup kita. Ini satu jenayah besar. Dulu orang kata buat. Dulu orang kata jangan buat. Lah kita nak ubah. Orang kata buat, kita tanya Nabi buat tak? Jenayah. Jenayah ikhwan, jangan main-main. Kriminal. Hang tak percaya kat aku ke? Dah, ana percaya kat enta, tapi ana nak tanya Nabi buat tak? Dia kata soalan itu buat aku tak selesa. Tak, saya tanya Nabi buat tak? Jangan tanya Nabi buat tak buat. Walaupun Nabi tak buat, niat kita baik apa? Buat. Jenayah. Kadang-kadang dah masuk waktu dah. Sikit kita azan. Kadang-kadang ikhwan, satu besar dalam dunia ni jadi apa dia? Sampai kita tak dibenarkan tengok langsung Nabi Muhammad punya perjalanan hidup. Tak dibenarkan. Bila kita nak reling aja, Nabi sembahyang, Nabi puasa, Nabi zakat, Nabi mandi mayat, Nabi kapan, Nabi tanam, Nabi buat semua. Kita nak tengok Nabi buat macam mana. Jenayah. You are terrorist, man. Ini sedang berlaku dalam hidup kita ikhwan. Kenapa dia berlaku ikhwan? Kenapa dia berlaku? Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita boleh bincang lepas azan, lepas kita sembahyang nanti. Kita berhenti saat, kita azan, kita salat, kemudian kita tengok insya-Allah. Wallahu a'lam. Ikhwan,
kita menyatakan semoga Allah merahmati orang-orang yang ingin kembali kepada sunnah Rasul yang dia utuskan. Semoga Allah memudahkan jalan orang-orang yang nak kembali kepada sunnah Nabi ini. Dunia akhir ini ikhwan, dunia akhir, bukan kuliah akhir, dunia akhir. Itu dengar kena bergelak. Kata dunia akhir. Kalau tersilap dengar kuliah nak akhirah, dah, bukan kuliah, dunia akhir. Ada beberapa perkara yang boleh kita bincangkan kembali. Kita ikhwan, kita tidak membantah perasaan jiwa manusia yang sayang kepada Nabi dia. Kita tak pernah bantah perasaan tu. Ahlu sunnah ni sikit berperangkah dengan Mu'tazilah. Perang kita dengan Mu'tazilah, peperangan akidah. Tetapi ahlu sunnah tidak ada sedetik pun, sekali pun mengeluarkan kenyataan bahawa perasaan kasih golongan Mu'tazilah kepada Nabi, kepada Allah itu dinafikan. Tak pernah. Cuma ahlu sunnah menyatakan cara mereka itu agak tersasar. Tapi menafikan perasaan wujud dalam hati manusia ini sayang pada Allah dan Rasul, kita tak pernah menafikan. Hatta bukan kata ahlu sunnah dengan Mu'tazilah, Islam dengan kafir. Seorang Muslim tidak pernah menafikan perasaan seorang kafir nak menyembah Tuhan dia dan beribadat pada Tuhan. Tak pernah kita nafikan. Cuma kita menyatakan jalan yang dia teroka untuk beriman pada Allah adalah tak benar. Tapi dia nak beribadat kepada Tuhan. Ada ikhwan. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Tanyalah kepada mereka siapa yang menjadikan mereka, mereka akan menyatakan Allah. Tak nafi perasaan itu. Kita ahlu sunnah wal jamaah bukanlah wujud kita untuk menafikan perasaan-perasaan orang. Kita tengok orang berselawat, kita kata jiwa kamu tak betul. Dah, kita tak menafikan perasaan itu wujud. Cuma apa yang kita menyatakan, kita katakan kita perlu semak semula macam mana kita nak letak acuan sayang, acuan kasih, supaya dia tak masuk di dalam satu benda yang agama tak benarkan kita terlibat, iaitu ghulu. La taghlu fi dinikum. Jangan kamu melampau dalam ajaran agama. Ada sempadan. Monitor itu penting ikhwan. Orang buat haji, bolehkah kita menafi jiwa dia sayang dengan Kaabah? Tak boleh. Walaupun dia pergi haji itu, kalau orang zaman dulu, di samping dia balik haji, dia balik dengan toyo-toyo sekali. Beli 2 ekor, beli 3 ekor. Kita kata awak ni sebenarnya tidak ada perasaan kepada Kaabah. Kita tak boleh menafikan ikhwan. Tetapi kita monitor pergerakan manusia. Dia sayang macam mana dengan Kaabah, dia tak boleh pergi peluk Kaabah, kemudian dia hantu kepala dia Kaabah, tak boleh. La taghlu fi dinikum. Perasaan itu ada monitor dia. Kita diawasi ikhwan. Semua orang sayang dengan Nabi, ya, termasuklah yang berselawat bukan-bukan. Tadi saya tengok Abang Adi tunjuk kat saya dalam dia punya telefon. Telefon ni pun canggih-canggih. Kita orang kampung, telefon katak tu lah. Dia telefon di sini canggih-canggih. Telefon besar televisyen pun ada. Kita ingat televisyen, rupanya telefon. Nak tahu apa dia bawa betul. Golongan-golongan Syekh Kabbani, puak-puak Kabbani, mereka zikir ikhwatul iman. Kita, tempat kita duk tengok biasa-biasa, tapi bila kita tengok murid-murid Kabbani ni zikir, kita nak seriak. Dia letak orang mengaji, orang menari di tengah-tengah tu. Para kawan tu pakai gaun, pakai skirt, memusi macam gasing. Dia menyari mesti sama, dia tu musim macam gasing. Orang keliling ni duduklah zahara dinul muayyad bi zuhuri Nabi Ahmad ya hanana bi. Jangan ikutlah, sajalah test market. Tak nak pergi ikut jahanam saya.
Kemudian dia seronok, ya Hanana, ya Hanana, dengan macam tu. Bila kita tengok orang buat demikian, adakah kita menafikan awak sebenarnya tak ada perasaan pada Nabi? Tak. Kita monitor, la taghlu fi dinikum. Antara kita dengan sahabat ikhwan, siapa yang sayang Nabi? Yang sayang Nabi itu Allah telah jamin, Allah dah ambil, dan Allah jadikan mereka sebagai ahli syurga. Sahabat. Mana ada seorang sahabat berselawat macam tu ikhwan? Tak ada ikhwan. Tak ada. Kalau riwayat-riwayat itu sahih, tak ada. Kalau riwayat-riwayat itu kalang kabut, ada. Agama ni tak kalah kita nak pakai riwayat kalang kabut. Riwayatnya sahih. Sahih sanad, sahih matan. Kita tak menafikan perasaan orang. Tak nafi ikhwan. Tapi kita monitor. Kerana ada ayat Quran suruh monitor jalan kita. Nabi SAW bagi contoh tentang kaum Nabi Isa, kaum Nasara, yang mereka ni terlampau itrah. Mereka ni terlampau kepada memuji Nabi Isa sampai mereka sembah Nabi Isa. Sifat ketuhanan mereka bubuh kepada Nabi Isa. Nabi kata, jangan buat aku macam tu, tapi katakanlah aku ini hambanya dan utusannya. Dua martabat, abduhu wa rasuluh. Dua martabat ini ikhwan, tidak ada ahli dunia akan dapat. Nampak mudah, abduhu wa rasuluh, tapi dua martabat ini tinggi di hadapan Allah. Sehingga kan kata Imam Ibn Qayyim, martabat ibadah wa ubudiyah telah diterokai dan dicapai oleh Nabi. Sehingga kan Allah Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kita dicipta, Allah tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, maka Nabi telah capai makam ibadah. Tak ada seorang pun pernah capai makam ni. Umat di akhir zaman ini, Nabi-Nabi dulu telah capai. Di akhir zaman ini Nabi telah capai martabat itu. Maka berkewajipan semua umat untuk meniru Nabi supaya dia capai kepada makam hamba di sisi Allah. Cukuplah, la taghlu fi dinikum. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Kerana orang dahulu, orang sebelum daripada kamu, mereka telah binasa kerana mereka melampau dalam agama mereka. Kita tak nafikan perasaan orang ikhwan. Tak ada hak, saya tak ada hak. Tengok orang duk hanana, kata apalah hampa ni bukan sayang kat Nabi pun, saya tak ada hak ucap begitu. Tetapi apa yang boleh saya kata, jangan kita sayang Nabi keluar daripada acuan yang Allah tentukan. Itu aja. Dan yang inilah ikhwan, usaha kita kata apa dia? Usaha membawa manusia faham. Bawa manusia faham. Ni kapal terbang kita hilang, lepas tu jatuh pula. Semua orang nak menunjukkan simpati. Tak ada siapa boleh halang perasaan tu. Ada saya tengok dalam televisyen, dia tu kata mudah-mudahan semuanya mati itu dirahmati oleh Allah. Terlupa dia, yang mati pun ada juga orang bukan Islam, dia terlupa, teralik. Semoga roh mereka aman di sana. Amitabh Bachchan hak Hindustan tu pun hantar juga email mai. Semoga mereka aman. Musibah berlaku ikhwan. Orang buat sembahyang hajat, orang buat yasin perdana. Kita tak ada hak menafikan. Tapi kita kata Rasulullah itu adalah qudwatun hasanah, uswatun hasanah, dan Quran menyebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Imam As-Suyuti telah mengambil ayat ini, satu dalil yang kecil aja ikhwan, dia bawa dalam kitab dia Al-Amru bil Ittiba'. Kecil aja dalil, iaitu dalil ambil ayat sembahyang. Dalil ambil ayat sembahyang. Dia bawa satu dalil yang mudah, sikit, pendek, jelas, berkenaan dengan ayat ni. Satu orang ambil ayat sembahyang, dia duk kata nawaitu rafa'al hadasil asghar. Kan? Dia nak sembahyang, dia duk usalli sampai menyebabkan dia nak takbir jadi susah. Duduk dah nak dapat dah, dia lari pula. Susah, dia jadi orang wah-wah.
Satu perkataan mudah oleh Imam Suyuti, sesungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Muhammad itu suri teladan untuk kita, dan kita tak memerlukan teladan yang kedua. Cukup dah ikhwan. Dalam hadis Bukhari berkenaan dengan sembahyang witir, bab witir, Abdullah bin Umar keluar bermusafir setelah salat Isyak. Jalan, tiba-tiba dia beralih ke belakang, tengok mungkin dah dekat nak masuk waktu subuh, jemaah dia tak ada 2-3 orang. Dia pun dengan cemas, mana depa pergi ni? Kata lepas laut India pula, mana depa pergi ni? Dia tunggu, lepas tu mailah hak hilang tadi ni. Tak hilang lama, saat aja 2-3 jam jumpa balik. Dia kata, daripada mana kamu ni? Dia berkata, wahai Abdullah bin Umar, dia anak Sayyidina Umar, wahai Abdullah bin Umar, kita ni sembahyang, kita ni keluar daripada Isyak tadi, kita punya keluar, kami terlupa, kami tak sembahyang witir lagi. Kami pun parking sat kuda-kuda ni, kami sembahyang witir. Tu yang kami terlambat ikut hang tu. Tu kami mai baliklah. Abdullah bin Umar, dia dengar macam tu, dia baca ayat ini. Tidakkah Rasulullah itu contoh untuk kamu? Aku bermusafir dengan baginda sembahyang witir di atas kenderaan. Kenapa kamu turun dan meninggalkan sunnah Nabi ketika safar ini? Baca. Monitor, la taghlu fi dinikum, jangan melampau. Kalau melampau, innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fi din. Orang dulu telah rosak kerana sifat melampau ni. Dahsyat ikhwatul iman. Allah turunkan ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada kitab Ibn Qayyim nama dia Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dengan ubat dengan penyakit. Tapi bukan ubat kencing manis ni semua ni tak. Jiwa manusia ni ada penyakit. Dosa satu penyakit. Kata Ibn Qayyim di situ, bab-bab doa yang makbul. Bila kita ditimpa susah, kita nak berdoa kepada Allah, sedekah. Sedekah yang mana? Sedekah yang jiwa kita rasa kehilangan dan kita meminta ganti di sisi Allah. Sedekah macam mana ikhwan yang boleh menunaikan hajat manusia? Anda bayang kita ada besar punya problem, agak-agak kita ambil pisang standan ke? Pisang standan tu kita nak pertaruh doa kita ni masuk akal. Sedekah ke mana ikhwan? Kata Ibn Qayyim, kami bersedekah dan kami mendapati Tuhan belum menolak doa kami yang kami doa, kemudian kami sedekah, kemudian kami baca doa, Tuhan belum pernah mengabaikan. Ya ikhwan, ini pertunjuk Nabi. Nabi sembahyang malam, Nabi sujud. Bahkan Nabi menyebut hamba dekat dengan Allah ketika sujud. Dan Nabi kata perbanyakkan doa dalam sujud. Aisyah melihat, memegang tapak kaki Nabi. Nabi hilang dalam pembaringan. Tengok-tengok Nabi duduk sembahyang. Aisyah dengar Nabi baca apa dalam sujud. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah. Aku berlindung dengan sifat redamu daripada sifat marahmu ya Allah. Aku berlindung dengan sifat ampunmu daripada sifat azabmu ya Allah. Aku ya Allah tak mampu nak menghitung pujian padamu. Sesungguhnya engkau seperti mana engkau memuji diri engkau sendiri ya Allah. Ya, gabungan sembahyang malam, nama dia sembahyang tahajud, yang mulai tengah malam dengan sedekah yang besar, ada jaminan makbul doa. Tetapi kita ajak manusia di akhir zaman melihat balik petunjuk Nabi. Kenapa itu tidak diihyakan, dihidupkan? Ajak rakyat Malaysia dalam musibah besar ini bersedekah. Kerajaan bersedekah, raja-raja bersedekah. Sesuai dengan mereka lah. Takkan mereka nak sedekah 5 kupang, 6 kupang. Yang tu cara kita, tak ada apa ni. Bersedekah. Kerajaan murah dengan rakyat. Rakyat mengambil kesempatan itu, berdoa kepada Allah. Kita kata Nabi pernah buat kaedah ni. Nabi bangkit tengah malam. Aisyah Syu'bah bin Al-Mughirah menceritakan bengkak tapak kaki Nabi bermunajat kepada Allah di tengah malam.
Itu kita kata lebih afdal. Bahasa kita lebih afdal, lebih ada keutamaan daripada sembahyang hajat beramai-ramai, daripada zikir sejuta. Itu bahasa kita. Kita tak menafikan apa yang orang buat, tapi kita menyatakan kita monitor diri kita dengan sunnah yang jelas, yang terang, yang tidak ada samak. Itu lebih baik daripada kita berpegang dengan benda yang samak, yang tak jelas. Itu maksud ikhwan. Kita bacakan dalam khutbah tadi hadis daripada Al-Baihaqi, daripada Abu Hurairah. Nabi menyebut tentang 3 orang yang berdoa tidak ditolak doa mereka. Siapa dia? Doa orang yang suka menyebut nama Allah. Orang ni dia suka zikir kepada Allah. Dia zikir, dia sebut nama Allah. Atau dalam doa dia pun dia banyak menyebut nama Allah. Allah suka nak makbul doa dia. Kamu ingat Allah ketika kamu senang, Allah ingat ke kamu ketika kamu susah. Ya kita susahlah sebagai pemimpin, susahlah. Anda tak bimbang satu kapal dekat 200 orang pi jatuh dalam laut tu, pemimpin mana boleh tidur malam? Tak ada ikhwan, susah hati. Cuma kita tak duduk serumah dengan dia, kita tak tahulah dia susah hati ke mana. Tapi susah hati. Bukan kata dia, kita tadi sembahyang maghrib, mai Isyak, lah ni sambung kuliah. Susah hati. Mamak ni nak berhenti fikir berapa pula. Susah hati. Bukan kata dia, kita. Cara dia cakap ada, aku tengok nak pergi ke 10, aku rasa silap aku balik tadi pun selamat dah. Susah hati. Tambah dia CEO Mas, menangis dia. Ada mana wartawan mengkang tanya dia bila nak tak jawatan. Apa tanya soalan tu kat dia? Dia menangis. Jiwa dia tu. Ya, ada benda kita boleh kawal, boleh kontrol, tetapi Allah itu Khalik, Malik, Al-Mudabbir. Dia jadi, dia kuasai, dia yang mengatur benda itu. Dia Sayyid, dia tuan di atas benda itu. Dia Rab. Ngadu pada dia. Orang yang dizalimi, Nabi kata doa dia makbul walaupun dia kafir. Dan yang ketiga siapa dia? Imam yang adil dengan rakyatnya. Ikhwan, imam yang adil dengan rakyat. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab dia Majmu' al-Fatawa ada, dan dalam Siasah Syariah dia sebut satu perkataan, sesungguhnya imam yang adil ini Allah pandang walaupun dia seorang kafir, namun dia bagi keadilan, Allah pandang dia. Kerana Allah ini suka kepada keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Walaupun dia tu pemerintah kafir, tapi dia adil dengan rakyat dia, Allah pandang kerajaan dia. Tapi dia Muslim, dia tak adil dengan rakyat dia, Allah tak rahmati kerajaan dia. Kerana Allah mencintai keadilan. Pemimpin dengan rakyat semua memperbanyakkan sedekah, bangkit tengah malam berdoa. Tak bolehlah rakyat baca doa pemimpin minggah. Ini tak betul ya. Yang rakyat duk menangis. Ini cerita di Pasir Dua Butir, Pasir Berdengung. Jangan tengok saya lagu tu. Kan? Kita pun nak cuak dah. Kan? Sejuk dan jadi tangan. Cara dia buat tengok kita tu. Mamak ni buat pula dah. Kita. Itu tidak adil lah. Kita duk minta orang sembahyang hajat, kita minta orang baca Yasin perdana, kita duk pukul kayu golf. Seolah-olah jiwa kita tak runsing apa pun. Ini tak betul. Kita pergi kena tak mana ke baik punya restoran, sambil duk kena apa kungfu apa ke punya mi kan, mi kungfu apa ke, sambil duk pegang mikrofon duk menyanyi rasa sayang yang rakyat duk menangis sembahyang hajat. Dah sembahyang hajat hadis pun ada masalah, satu masalah. Kita pergi buat lagi double masalah. Kita suruh dia sembahyang, suruh dia Yasin perdana apa semua, suruh selawat sampai 1 juta, kita duk pegang mikrofon. Lenggang kangkung. Jangan jadi kangkung. Jangan jadi kangkung people. Tak boleh ya? Itu tidak adil. Itu tidak adil dan Allah tidak suka. Itu yang kita tak menafikan orang buat. Orang buat Yasin perdana, orang buat hajat, kita tak menafikan. Kita tak kata pun dia tak ada perasaan. Cuma kita kata
jelinglah sedikit kepada sunnah Nabi. Bagaimana Nabi ajar umat dia. Nabi sayang dengan umat dia, ikhwan. Sayang. Ustaz Nan kata kat saya, mak dan bapak ni dalam urusan agama dia tak tipu anak-anak dia. Bapak kata kat anak, pergi sembahyang maghrib. Tiba-tiba anak sembahyang maghrib 1 rakaat. Mak tengok. Mak nanti kata apa kat anak tu? Adakah mak kata kat anak, best, bapak hang suruh buat 3, hang buat 1, bagus, baru padan muka pak hang? Tak ada, mak tak kata lagu tu. Pasal ini agama, mak cakap betul. Mak kata, sayang, maghrib 3 bukan 1. Ayah suruh buat maghrib, bukan buat witir. Witir baru 1. Ayah kata buat maghrib 3. Boleh tak mak kecoh? Mak boleh kecoh. Tapi mak nak kecoh lagu mana? Sebab mak terfikir agama anak. Dia tak boleh kecoh untuk anak dia. Mungkin dia kecoh kat diri dia. Dia tahu sembahyang wajib, dia belum sembahyang. Tapi berkaitan dengan anak dia, dia tak tipu anak dia. Dia habaq betul maghrib 3, walaupun mak sampai lah tak buat lagi 3 tu. Cuma hang jangan buat 1 tu witir. Antum bayang, kalau mak tak akan tipu agama kepada anak dia, adakah Nabi akan tipu agama kepada umat dia? Nabi nak tipu, Nabi ditimpa susah, Nabi ditimpa bencana, Nabi ditimpa peperangan, dia akan tipu kita cara handle semua musibah ni. Demi Allah dia tak akan buat lagu tu pada umat dia. Dia ajar umat dia buat apa yang patut kita buat. Dia sujud di tengah malam, dia menangis kepada Allah, dia memohon kepada Allah, dia bersedekah. Kata Abdullah bin Abbas dalam hadis Bukhari, dalam bulan Ramadan Nabi bersedekah, angin yang bertiup itu dikatakan pelan, Nabi lagi cepat. Bulan lain pun dia sedekah, tapi Ramadan lebih cepat. Dia tak akan tipu umat dia. Kalau sedekah itu dia sebut da'u mardakum bisadaqah, ubatilah orang yang sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Demi Allah. Cuma masalah kita masuk sedekah tu macam mana? Terbayang kita nak mempertaruhkan nyawa 230 orang lebih. Sedekah macam mana kerajaan kena buat, pemimpin kena buat, dan rakyat kena buat. Semayang dan sujud doa macam mana kita nak taruh kepada Allah. Tu imam baca doa, ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah MH370. Tu imam tersebut, ya Allah selamatkanlah MC370. Makmum kata subhanallah, takut pergi ambil kapal lain, mana boleh tersilap kapal. Makmum tegur. Kata tu imam, jangan dia buat leceh. Tu imam kata, ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah mereka semua. Makmum kata amin. Tu imam doa panjang kan, sampai lengah sikit, sendi-sendi ni habis. Tangan kita mula turun. Time tu pula mesej masuk, deng 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 deng, mesej masuk. Dalam doa amin itu satu macamnya, tengok sikit mesej. Dan pula balas, aku tengah baca doa. Agak-agak ikhwan, itukah doa nak dipertaruhkan kepada Tuhan? Nyawa 230 orang lebih. Sedekah macam mana kita nak bertaruh di hadapan Allah ikhwan? RM50, RM60. Sedekah yang jantung kita ni duk. Ya Allah, banyak aku bagi ni. Ya, pertaruhkan kepada Allah. Bila kita bagi sedekah pada suasana ni, kita mengharapkan sedekah itu diterima Allah, kerana kita nak minta sesuatu, kita nak bertawassul sesuatu dengan amal soleh kita. Tentulah bukan kita baca doa sampai kita terpejam mata ikhwan. Ada orang ambil jari masuk dalam hidung baca doa. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah MH370. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah mereka di mana saja mereka ada. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, mereka ada 203 orang lebih, kami mau semua mereka balik dengan sihat walafiat, satu pun tak ada cacat, tak ada pening, tak ada sakit. Amin. Doa lagu tu kan nak bertaruh. Betul kita buat, tapi Nabi sebut la taghlu fi dinikum. Quran sebut jangan kamu melampau. Macam mana kita nak awasi kita tak melampau ikhwan? Rasulullah adalah contoh kita dalam semua bab ikhwan, dalam semua bab.
Dia sayang dengan kita, dia sayang dengan kita. Banyak riwayat menceritakan benda itu, ikhwan. Jadi inilah yang saya maksudkan, jangan sampai kita tak pandang langsung kat Nabi Muhammad ni. Semayang, puasa, zakat, tanam mayat, sampai tak tengok langsung macam mana Nabi buat. Tak tengok langsung. Ini salah di sisi Allah. Hang ni sikit-sikit Nabi, hang ni sikit-sikit Nabi. Dia kata kat kita, hang ni tak ada benda lain. Habis yang orang duk buat ni apa dia? Dia kata, tak, saya nak tahu Nabi, dia kekasih Allah. Kalau saya tak ikut cara dia, Allah tak terima apa dari saya. Dialah akan ditanya dalam kubur. Satu orang nak bagi syafaat kepada kita di hari akhirat, dia, ikhwan. Mana boleh sampai tak pandang dia ni? Tak boleh, ikhwan, tak boleh. Nak nikah, nak kahwin, nak pinang, nak meminang, nak urus semua tu kena tengok Nabi Muhammad. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa dia bagi kau ambil, apa dia larang, dia cegah, kau jauhi. Wattaqullah, pelihara elok, takut kamu pada Allah. Ya ikhwan, jangan main-main. Dan tidak boleh ada orang lebih istimewa dalam hidup kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Baik macam mana orang tu? Dia kata, tuan, saya ajak cara baiknya. Saya ajak, kan, mana punya bomo pi kat lot, pi topong lot. Kita pun tak nafi dia nak tolong cari kapal, baguslah. Cuma jangan jatuh dalam laut, sudah kena habis cari dia pula. Teropong bila nak pergi teropong tak mana, tikar terbang pun ada, teropong pun ada, alhamdulillah. Ini nama dia warna-warni, macam-macam ada, macam asro pula, macam-macam ada kita ni. Tak nafilah jasa dia nak tolong. Cuma cara dia tolong tu hulu lah tu. Ambil buah nyok duk. Dia baik hang potong, minum air dia lagi baik, sejuk badan. Nombor satu, tikar dia mai. Kesian, kita tahulah jiwa tu nak tolong, jiwa tu nak tolong. Bagus, terima kasih jumpa kat Datuk Bomo, terima kasih banyak-banyak. Kan? Tapi yang merepek ni tu saya duk buat lah. Jiwa tu kita tak boleh nafi, dia nak tolong. Alhamdulillah, perhatian dia nak tolong. Alhamdulillah. Tapi Quran kata la taghlu fi dinikum, jangan melampau dalam acuan dia. Sampai nak puji Nabi pun dalam acuan syariat. Yang suruh kita puji Nabi siapa dia? Kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Midrajus Salikin, kita sayang Nabi adalah sebagai tanda kita iman kepada Allah. Allah yang suruh kita selawat pada Nabi, kita selawat kerana kita mendengar kata Allah. Makin kita puji Nabi, makin kita sayang Nabi, makin iman kita di sisi Allah itu meningkat. Kerana benda itu semua ubudiyah kita kepada Allah. Bukan saja-saja ikhwan, kerana Allah. Pujian yang paling besar untuk Nabi adalah pujian Allah sendiri kepada Nabi. Pujian yang paling besar pada Nabi adalah pujian para sahabat Nabi pada Nabi. Mereka semua dah masuk syurga dah. Maka kita kena jadi golongan walladzina tabauhum biihsanin, orang-orang yang mengikut orang-orang yang telah Allah Taala redha. Kita ikut dia pada ikhwan. Puji Nabi pun mesti dalam acuan agama. Jangan pilih kata-kata tak tentu hala, tak boleh. Ya Rasulullah, kalau tak ada engkau ni susahlah kami, kalau engkau tak mai pada kami, kami nak jadi apa? Tak boleh. Kata-kata tu tak syirik, tapi hulu, melampau. Allah puji Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah malaikat selawat kat Nabi. Mukmin selawat. Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad itu rahmatan lil alamin. Kita pakai kalimah-kalimah yang Quran perkenal kat kita ikhwan. Kita selamat, kita tak sesat. Inilah maksud saya ikhwan. Dan bila kita cakap tajuk lagu ni, kita ada persaingan di luar sana. Orang pandang kita pelik. Orang tengok kita pelik. Lepas ni sikit-sikit Nabi. Habis dia kata semua ikut Nabi. Orang kata kita ikut cara Nabi. Hampa semua Nabi no. Satu macam dia cakap, kita hampa semua Nabi. Oh Nabi tak buat, hampa tak buat lah. Tak buat. Nabi tak makan nasi lemak, hampa ke darah juga nasi lemak lah. Oh satu macam kita kata kat dia jangan buat mengkang lihat.
kena faham apa yang kita sebut. Baik ikhwatul iman, ada tak soalan nak tanya yang senang-senang? Dia tak susah. Sebab soalan ni tak susah. Sebab saya tak boleh jawab selepas kat Ustaz Hashimi, bukan susah tak mana. Tak tahu, saya bagi tahu wallahu alam je. Ustaz ada al-fadhil ada, tolong Wallahu ta'ala alam. Soalan ni tanya, benarkah Ibnu Arabi menyatakan Tuhan ada dalam poketnya? Ini ikhwan, antum baca tulisan Ibnu Arabi boleh tahulah. Futuhul Ghaibiyah ada di situ. Dia sebut tentang Tuhan. Dia punya bait syair dia sangat dahsyat ikhwan, sehingga kan ulama-ulama yang duduk zaman dia kata bakak dia duduk. Ibnu Arabi, tokoh sufi yang besar, membawa fahaman nasud dan nahud, kesebatian antara jasad manusia dengan ruh yang ada di sisi Allah. Kalau soalan ni tanya saya, benarkah dia kata lagu tu, saya katakan benar. Ibnu Arabi. Lagi satu, Abu Bakar Ibnul Arabi, ini ulama sunnah, menulis ahkamul Quran, Al-Awasim wal Qawasim, dia tulis. Ini ulama sunnah, Abu Bakar Ibnul Arabi, ini ulama sunnah. Yang ni Ibnu Arabi, boleh tengok di situ. Dan saya juga banyak menakalkan dalam kuliah-kuliah saya tentang syair-syair yang dia buat. Syekh Rabi' Madkhali menulis satu buku tentang syair-syair dia ada. Buku satu buku, Bahayanya Sufi, satu buku. Syair-syair dia punya syair, kutip-kutip simpan bagi perkenalkan pada orang kenapa dia dianggap salah daripada ajaran Qadariyah dan Mu'tazilah yang melampau kesufian dia. Imam, kalau antum pernah dengar dalam mazhab Syafi'i, Imam Qistilani, Syihabuddin Qistilani, dia menyatakan kesemua ajaran macam ni bukan daripada ajaran Islam. Begitu pendirian dia yang sangat kuat. Dia satu orang yang membongkarkan tentang bagaimana sufi itu wujud. Kita ikhwan, Ustaz katakan, kita tahu satu benda tapi kita tak tahu dia punya kronologi. Itu dia punya problem kan. Hasbi Rabbi Jallallah, sudah dengar ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Allah. Ikut saya, orang nanti kata lah jangan ikut betul ya. Hasbi Rabbi Jallallah, dia tak cukup baca sengak-sengak, dia kena hinggup badan. Hasbi Rabbi, buat gila lagi bagus. Orang ambil zikir-zikir lagu ni, orang baca. Tapi satunya orang tak tahu kronologi macam mana zikir itu main. Zikir itu tak ada zaman Nabi, tak ada zaman Abu Bakar, tak ada zaman imam mazhab yang kita ikut. Dia main kemudian. Macam mana dia boleh main? Kronologi ini berkaitan dengan perkembangan sufi. Kita boleh takut dengan zikir lagu ni bila kita tengok di situ. Saja-saja kita bawa cerita kan, saja-saja kita bawa cerita Zaharadinul Muayyad bizuhuri Nabi. Daripada kita menyanyi andainya aku pi dulu, aku tunggu di pintu syurga. Mayang pun tak nak pi dah. Mayang dulu baru pi. Ni apa pun tak buat nak pi dah. Lepas tu nak tunggu pintu syurga. Nanti Ustaz, syurga bukan Pak Hang punya. Kita kata what's wrong man? Tak ambil bawa kereta kan. Anak-anak kita pun dengar tersengat. Ayah pun ya Hanana. Oh, ayah pun lagu hampa. Seronok kan? Ya Hanana, ya Hanana.
sambil pegang steering, goyang kepala, ya hana, ya oi. Motor-motor tengok, oi dahsyat depa ni. Kita baca, kita tak tahu apa. Pada kita apa masalah dia? Tapi bila kita tengok yang mengasaskan zikir ni, ketika dia asas, macam mana dia gubah, macam mana dia buat program dia, kita jadi takut nak baca. Inikah hampa berkeyakinan dengan zikir macam ni? Sampai pada peringkat ketika mereka buat zikir ni, Syekh dia buat tangan macam ni. Syekh dia buat tangan macam ni. Antum boleh tengok dalam YouTube. Syekh dia buat tangan lagu ni. Buat tangan macam ni. Ke satu arah yang kosong. Betul boleh duk buat macam tu pula kosong. Anak-anak murid duk ya hana, ya hana. Syekh dia kata, hampa perasan tak masa kita duk menyanyi tangan aku duk atas apa? Tangan aku berada di atas bau Rasulullah. Kita takut ikhwan. Bila bi'ah dia buat zikir macam tu, takut kita nak baca. Tapi bagi kawan yang tak tahu kronologi, okey, apa ustaz masalah hasbi rabbi jallallah, hasbi rabbi jallallah, cukuplah bagi aku Allah, ma fi qalbi ghairullah, dalam hatiku ni tak ada apa melainkan Allah, Nur Muhammad sallallahu, selawat Allah sejahteralah Nur Muhammad. Buat serang apa tak kena. Tapi bila kita baca Kashful Ghaibiyah, dia menerangkan macam mana proses kejadian Nur Muhammad, takut kita ikhwan. Nur Muhammad itu lahir daripada nur Allah. Berlakulah nasud dan lahud, percampuran di antara Allah dan Nur Muhammad. Kerana itu daripada nur itu Allah menjadikan sekalian alam. Rupanya kita berselawat di atas satu nur yang ada unsur syirik dari segi kepercayaan. Takut kita dengan zikir ni ikhwan. Kenapa? Kronologi. Ya ikhwan. Begitulah dengan Ibnu Arabi ini, perkembangan dia, bahasa dia dipakai oleh sebahagian orang-orang sufi yang wulu melampau. Boleh semayang 1000 rakaat dengan satu wudu isyak. Ambil wudu isyak sampai subuh 1000 rakaat. Hulu. Hak dia buat tu Nabi tak ada buat. 1000 rakaat. Maknanya dia tak pergi pancong, dia tak pergi tandas, tak kencing. 1000 rakaat satu wudu. Ada Syekh Sufi ambil wudu hari ni, lepas 3 tahun pula ambil wudu. Allah mak. Dia tak ada bini ke? Kalau bahasa utara dia tak mentak darah lah. Tak buang angin ke? 3 tahun lepas tu ambil wudu. Ambil wudu tahun 2012 ni, wudu dia nanti batal tahun 2015, lagi setahun duk dah. Boleh duk cover lagi. Ulu ya kuat. Kisah apa ini ulu? Kedudukan guru mereka 3 tahun tak makan apa, minum air 3 tahun. Bahkan pengalaman saya sendiri berjumpa dengan orang macam ni, 3 tahun tak tidur. Ini pengalaman saya, jumpa 3 tahun tak tidur, jadi wali abdal. Saya duk tengok muka dia, dia tengok muka saya. 3 tahun tak tidur. Ya, yang mendakwa ni seorang doktor. Dia doktor, tapi dia dakwa satu benda yang ilmu dia menolak dakwaan itu. 3 tahun tak tidur. Antum daripada pagi tadi tak tidur sampai lah 9.40. Dengar kuliah jadi lagu mana? Jadi macam Yahanana duk lagu tu. Tapi bukan Yahanana duk lagu tu dah. Mengantuk. Tambah kena aircon. Tambah sahabat kita abang pula ada kambing apa ke. Allah. Dia nampak ustaz macam kambing bakar. Dia kata aku tokok ustaz ni cuma satu hari suntuk tak tidur, jadi apa? Aksiden. Ya, aksiden. Bawa kereta, mata kena aircon. 1 hari tak tidur, boom bagi trailer. Hamba Allah ni 3 tahun tak tidur. Lepas tu jadi apa? Sepatutnya masuk wak gila, tapi jadi orang besar dalam sufi. Tak gila ke punya cerita? Hulu keluar daripada acuan.
Nabi kata siapa yang cakap tadi nak semayang sampai tak mau tidur? Siapa yang kata nak ibadat sampai tak mau kahwin? Siapa yang kata nak puasa sampai tak mau ada hari tak puasa, nak puasa? Siapa yang cakap benda ni semua? Wahai yang cakap tu sahabat, anak didik dia, anak asuh dia betulkan ada silap supaya tak ada hulu. Aku Muhammad, aku ada isteri, aku semayang, aku tidur, aku puasa, aku buka. Siapa yang tak ikut jalan aku, dia bukan daripada aku. Ya ikhwan, 3 tahun tak tidur, buat apa? Kita pun heran kan, sehari 24 jam, 3 tahun tak tidur, buat apa? Buat kapal baru ke? Tapi cari apa? 3 tahun tak tidur. Come on baby, don't tell me that. Jangan merepek, jangan duk merepek. Ini ada di dalam ajaran-ajaran mereka itu ikhwan. Wallahu ta'ala alam. Ikhwan, semoga Allah memberi kepada kita petunjuk, semoga kita nampak manhaj. Ilmu satu bab, tapi landasan dia, manhaj itu penting. Boleh faham manhaj, kita boleh faham banyak benda yang nak mai lepas tu. Semoga Allah merahmati kita. Terima kasih kepada masjid, kepada Al-Fadhil Ustaz Hashim Hashimi. Patut saya ni duduk bawah Ustaz yang cakap. Saya badan je besar, lain tak besar. Ya. Boleh lah yang senang-senang sikit. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Soalan sahabat kita, ada orang kata kita selagi mana tak ada dalil yang melarang kita buat satu ibadat, bermakna kita dapat open check, kita boleh buatlah. Macam mana kita nak mendekatkan diri kepada Allah? Fikirlah, bila ada dalil tak bagi buat dengan satu cara, baru kita tak buat dengan cara. Jadi macam mana nak jawab? Saya kata wallahu ta'ala alam, saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Sebab dia melibatkan masalah manhaj talaqi, proses pengambilan ilmu. Dia mengambil ilmu macam tu. Dia mengambil ilmu yang dalam ilmu itu ada percampuran kefahaman-kefahaman. Itu ilmu yang dia ambil. Buku-buku yang dia baca, buku-buku yang telah bercampur di antara pandangan manusia dengan agama itu sendiri, dah bercampur, dia dah jadi sekali. Jadi bila benda tu mai dalam bentuk ilmu, manusia tak boleh nak bagi pisah. Manakala kita dari segi manhaj, kita mencari yang mana keaslian dia, melihat kepada dalil-dalil, melihat kepada keutamaan dia. Bila manhaj talaqi itu dah berbeza, maka dia sampai penghujung dia akan berbeza. Dia akan, sebagai contoh, orang kata apa masalah dia? Walaupun hadis itu hadis yang lemah, tapi dia hadis, apa masalah dia? Itu nama dia manhaj talaqi. Ta'lim dia punya landasan kepada ilmu dia macam tu. Dia kata tak ada masalah. Kita pula kata, awak tahukah apa itu dimaksudkan dengan riwayat-riwayat yang dhaif? Berapa jenis pembahagian dhaif? Dia kata itu semua tak penting. Yang penting hadis. Yang penting dia hadis. Lebih baik daripada akal kita sendiri. Walaupun dia hadis dhaif, lebih baik daripada akal kita. Dia dah pegang macam tu. Kita nak kena U-turn balik. Kita nak ghostan tak boleh. Sebab Ray kata tingkat terbang tak boleh ghostan, U-turn. Kita nak U-turn balik tu, apa dia sahih, apa dia hasan, apa dia dhaif, jenis dhaif itu ada berapa, kemudian kedudukan dhaif itu duduk pada bab apa, dhaif macam mana boleh pakai, dhaif macam mana kena tolak, apa pandangan ulama hadis tentang hadis yang macam ni, dan macam mana bila hadis itu dhaif cara kita beramal macam mana, semua tu dia tak tahu. Kita tahu, maka berlakulah pertembungan manhaj.
Kita kata al-aslu fil ibadah al-butlan. Dia kata al-aslu fil ibadah al-ibahah. Kita kata al-aslu fil ibadah al-butlan. Asal ibadat tak boleh buat sampai Allah mengarahkan kita buat, baru kita buat. Logik dia mudah. Dulu tak ada semayang, siapa tak semayang? Bila Allah fardukan semayang, baru semayang. Dulu tak ada puasa, siapa pun tak puasa. Bila Allah arahkan puasa, baru boleh puasa. Maka daripada sejarah Islam itu kita kata al-aslu fil ibadah al-butlan. Asal ibadat ni dia tak ada, hanya Allah sahaja boleh menentukan ibadat. Dia pula kata al-aslu fil ibadah al-ibahah. Dia kata asal dalam ibadat harus boleh buat. Dia tak ada sempadan, boleh sampai agama kata tak boleh, baru tak boleh. Jam lah. Biasa dia buat main jam, dia tak main pelantar. Jam lah. Kita nak kena, bahasa utara kata nak kena pergi ronyeh pula benda tu. Nak kena pergi buka kerosot tu, selai nak kena buka bagi dia faham. Dalam duk buka tu kadang-kadang simpul dia tu belik sangat. Dia simpul itu belik sangat. Kita kata dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian yang bukan ibadat mahdah, itulah maksud dia semua boleh buat sampai ada larangan dalam agama tak leh, baru tak leh. Makan apa? Makan sampai agama kata tak leh makan, baru tak leh makan. Kita boleh makan siput, kita boleh makan kerang, kita boleh makan sotong, kita boleh makan apa nak makan. Tiba-tiba agama kata jangan makan darah, jangan makan daging babi, jangan makan sembelihan tak disebut nama Allah. Bila agama kata tak boleh makan, baru benda tu tak boleh makan. Kalau tak ada ayat ni, benda tu pun insya-Allah. Pasal dah ada tak boleh. Kita kata ini konsep dalam hidup yang bukan ibadat mahdah, ibadat yang khusus. Ibadat khusus tak boleh ke tu. Dia kata hang silap, dia kata kita silap. Kita pula kata hang silap. Dia kata kita silap, kita kata hang silap. Betul-betul siapa silap? Dia kena, pasal itu dikatakan manhaj itu penting, ikhwan. Saya cadangkan kepada antum ada satu buku yang menarik kita baca. Dari segi nak faham manhaj fiqh ni, antum baca Sahih Fiqh Sunnah. Bukan Syed Sabit, satu lagi tu dia buat sahih. Antum ambil muqaddimah dia jilid 1 tu. Dia letak satu manhaj ilmu setebal itu. Hampir 90 muka surat, hampir 90 muka surat bab disiplin ilmu saja sebelum dia masuk kitab taharah. Tu baca tu. Baca. Yang boleh Arab beli yang Arab, yang tak boleh Arab boleh terjemahan Melayu. Tu baca tu. Oh dahsyat. Dahsyat. Kita tu dia garu kepala, lepas tu garu pipi, tu garu, garu habis satu badan. Awak jadi macam ni. Bukan kita baru tahu. Benda tu wujud zaman Nabi lagi dah. Bagaimana fik para sahabat. Kalau orang lama-lama mungkin tak ada sikit perhatian. Al-Majmu' ni kitab boleh katakan tiang seri fiqh mazhab Syafi'i, Syarah Al-Muhazzab. Muqaddimah Al-Majmu' tu sangat menarik. Sangat menarik. Kalau orang ni sampai kepada peringkat orang alim, qadi ke, qadi kecil ke, qadi besar ke, mufti ke, majlis fatwa, majmu' ni kena ada lah. Muqaddimah dia selalu ditinggalkan orang. Sangat dahsyat, teras ilmu. Hadis dhaif nak buat lagu mana, hadis sahih nak buat lagu mana, pandangan Syafi'i berkaitan dengan benda tu macam mana. Muqaddimah Al-Majmu'. Hadis dhaif kena baca dengan lafaz yang tamrid, tak boleh baca dengan lafaz yang jazam. Dia cerita satu persatu macam mana nak amal hadis-hadis yang dhaif. Hadis dhaif tak boleh dimasyhurkan macam hadis yang sahih. Baca dalam khutbah, dalam satu hadis Nabi ada bersabda, lepas tu kita abang hadis ni dhaif, orang dah terima macam sahih. Dibaca kerana nak menghuraikan kedhaifannya, bukan dibaca supaya orang tertarik dengan dia. Ada macam hadis-hadis dhaif kita amal, kita kena amal macam jual ganja, sengat-sengat tak apa kau orang. Pasal apa ada satu hadis dhaif sengat, duduk di rumah sembahyang hajat, mai jemaah tak sembahyang hajat, tak tunjuk ke orang. Macam tu hadis dhaif. Ni kita buat hadis dhaif tu macam hadis sahih, menyalahi adab. Bukan ulama tak terang, ulama setiap mazhab dah terang, cuma tak sampai kat kita, tak sampai kawan.
Oh dahsyat ikhwan, perkembangan ilmu tu begitu dahsyat. Lepas itu kita mengaji manhaj, satu-satu kita ambil tu. Walaupun ustaz tu mengajak bab lain, kita boleh bertanya, ustaz apa makna manhaj, apa makna manhaj Ahlus Sunnah, apa makna manhaj akidah, apa beza manhaj akidah dengan mazhab fiqh, ustaz bagi sikit penjelasan. Kita bertanya. Lepas itu Imam Syafi'i kata apa dia? Suhbatul ustaz. Nak dapat ilmu ni kena suhbatul ustaz, kena kawan dengan ustaz. Kita kawan juga, ajak dia pergi kena toseh, ajak dia pergi kena, last sekali dua-dua kena ngeci mana. Ustaz pun kena, pengikut pun kena. Kita kawan lagu tu, ustaz macam mana, ada kosong tak? Kata anak kosong, jom kita pergi kena apa ni, ada kedai baru buka. Dengar kata daripada mana ni, Hadratul Maut main ni. Dia punya kambing tu lembut, bukan kata isi, dengan tulang-tulang boleh pepak telan terus. Hai, kata ni kedai baru ni, jalan. Tak apalah, pilah, tapi dalam kereta tu tanya manhaj ilmu. Tu makna suhbatul ustaz. Ustaz, kita apa yang saya boleh baca mudah, ringkas, saya boleh faham, saya nak faham akidah Ahlus Sunnah, ustaz recommend satu kitab. Ustaz, bolehlah sambil dia bawa kereta ni ustaz terang kat saya, Ahlus Sunnah ni apa dia ustaz? Semua mengaku Ahlus Sunnah. Ustaz bagi apa yang dia dan ingat, dia bagi satu. Ustaz, ustaz kata tu saya nak rujuk entah mana. Zaman canggih kawan, hari ni canggih, orang boleh bawa kereta kepit kuku. Bukan kata kuku tangan, kuku kaki. Sambil bawa kereta tu kepit kuku, kita duduk tengok, satu macamnya silat mata apa? Dia kona ke kanan tu pakai satu tangan je, tenyes steering, pruk, cap, kona. Kona trafik, tunggu, trafik panggil. Masa ingat dia nak panggil kenuri, apa dia bagi saman. Takkan tengah bawa kita boleh catat. Itu makna suhbatul ustaz, untuk dapat ilmu. Imam Syafi'i kan senarai berapa perkara untuk dapat ilmu. Berkawan dengan ustaz, kawan dengan ustaz. Itu sebahagian dia ikhwatul iman. Cukup dah ya kawan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, panjang umur, sihat badan. Kita jumpa pagi besok, diberikan oleh Allah Ta'ala ke lapangan masa kepada kita. Kalau tak jadi mayat lah, kalau jadi mayat tak jumpa pula lah kan. Nak mati ni bukan boleh tahu. Ada ustaz mati dalam hotel, saya pun duduk seria juga kan ada. Dia apa kumpul semua kuliah subuh, Assalamualaikum, tak buka. Assalamualaikum, tak buka. Panggil orang dalam, rongkah pintu, pergi dah. Ustaz lain lah, ustaz ni insyaAllah lah, ustaz lain kan. Tapi itulah hidup mati tangan Allah Ta'ala. Jangan buat main. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada semua yang sanggup mendengar satu dua perkataan ini. Terima kasih kepada Ustaz Hashimi, kepada sahabat. Kalau ada yang saya cakap ini benda-benda yang tak betul, saya harap Ustaz Hashimi kan boleh betulkan saya, supaya kita diberkati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.